Baru sebagai hub fashion terkini di selatan tanah air khusus buat Muslimah. Kepelbagaian gaya kasut di bawah label Kalamen. Bersama pereka Adrina Arnis dari Singapura. Tudung People. Apa istimewanya koleksi label ini? Juga makeover gaya Lulu El Hasbu. Semuanya dalam hijab stylista Johor Bahru. Assalamualaikum. Johor Bahru kini merupakan antara hub fashion yang terkenal di selatan tanah air. Ini secara tidak langsung memberi peluang kepada usahawan muda dengan adanya pembukaan tapak perniagaan yang baru. Kru Hijab Stylista sempat ke Bandar Baru Uda untuk melihat kemeriahan butik tudung dan pakaian terdapat di sini. Antaranya butik Umi Rias. Saksikan. Fabrik Lycra, identiti label Umi Rias. Selain selesa sesuai dengan cuaca negara ini, fabrik ini juga praktikal buat wanita yang berkerjaya dan juga yang sering melancung. Umi Rias merupakan butik yang diasaskan oleh saya sendiri, yang mana our specialise is actually dalam lycra corak berkaki. Kita memang mentengahkan lycra sebagai material utama dalam penghasilan koleksi-koleksi kita, yang mana kita import daripada luar negara untuk mengekalkan kelainan dan menampilkan rekaan yang lain daripada yang lain. Kita lebih menumpukan kepada penghasilan pakaian-pakaian berjenama kita sendiri, memandangkan di pasaran pada masa kini lambakan penghasilan tudung memang kita lihat sangat banyak. Jadi peringkat awal lagi memang kita cuba mengetengahkan Umi Rias ini sebagai pengeluar pakaian muslimah. Dan kita telah memasarkan kepada stokis, ejen dan butik-butik cawangan kita sahaja. Selain jubah, koleksi kurung juga ditawarkan di butik ini. Kelebihan Umi Rias adalah lycra corak berkaki, yang mana saya yakin kita telah ramai pelanggan-pelanggan setia kami yang memang maklum bahawa koleksi-koleksi yang kita hasilkan adalah sangat-sangat terhad dan rekaan-rekaannya sering bertukar ganti dengan mengikut trend-trend semasa. Jadi memang penggemar-penggemar lycra memang alhamdulillah masih kekal bersama kita, walaupun saya rasa di dalam pasaran industri fashion pada masa kini memang telah banyak, namun pelanggan kita masih bersama kita dengan kerana mereka gemarkan rekaan-rekaan yang selesa, simple tapi sangat menarik. Terkini, rekaan menggunakan fabrik denim turut digunakan atas permintaan pelanggannya. Selain pakaian dan hijab, kasut juga merupakan antara elemen penting dalam penampilan. Selain selesa, kasut yang dipilih juga haruslah senada dengan pakaian yang digayakan. Untuk itu, kita lihat antara kepelbagaian koleksi daripada label Kalamen. Kalamen antara label kasut yang popular di kalangan remaja berhijab. Semestinya rekaan boot yang mendapat permintaan tinggi di kalangan remaja yang suka bergaya ranggi. Untuk cutting kasut Kalamen, kami adakan pelbagai. Ada yang kasut terbuka, ada yang tertutup dan bertali. Dan juga pada mereka yang mahukan kasut tu flat tapi tinggi, Kalamen juga ada. Ada mereka yang sukakan warna-warna colour blocking, kami juga ada untuk mereka warna-warna yang ceria, warna-warna yang pastel, kami juga ada untuk customer kami.
Warna pastel menguasai rak kasut Calaman. Tidak kiralah sama ada kasut bertumit atau flat, ia mudah dipadankan dengan apa jua gaya yang dipilih. Selain ada di butik, kami juga ada untuk online di Instagram. Kebanyakan pada Instagram, Calaman dan Kalkisha. Di Calaman kami menawarkan harga kasut antara RM40 hingga ke RM80. Harga yang sangat mampu milik. Agar tidak tercicir dek gaya, label Calaman turut menawarkan warna kontra. Kita berehat seketika dan sekembalinya selepas ini, kita akan bersama dengan seorang pereka kelahiran Singapura iaitu Adlina Anis dan juga Tudung People. Adlina Anis merupakan antara pereka kelahiran Singapura yang sedang meningkat naik. Mira sempat bersama Adlina untuk mengetahui apakah agaknya koleksi terbarunya dan siapa pula idolanya. Adlina Anis menggunakan kelebihan yang dimiliki sebagai lulusan pelajar fashion dan juga stylis majalah terkemuka di Singapura untuk menghasilkan label tudungnya sendiri. Untuk konsep hijab saya, basically saya tidak suka mengikut trend hijab. Saya tak suka sangat ikut kerana untuk saya mengikut trend itu terlalu kadang-kadang kalau kita tengok gambar nanti kita tahu ni 5 tahun atau 2 tahun yang dulu punya fashion. Jadi untuk saya most important sekali adalah classy dan elegant. Timeless. Bila masa pun nampak macam current. You are always in fashion and you're not mengikut trend. Sebagai seorang pereka remaja, dia faham naluri remaja yang sentiasa inginkan kepantasan dalam bergaya. Namun hasilnya tetap elegan dan stylo. Misalnya, shawl instant ini. Inspirasi saya bila membuat mendesain hijab adalah depends on the trend. Trend saya tak ikut trend style tapi trend in terms of colours and prints dengan patterns and all that, and also in choose bila tengah choose fabrics kain, saya tengok siapakah pembeli saya, mereka tinggal di mana. Jadi kain yang nak di-choose also nak kena sesuai lah dengan mana diorang tinggal. Tak boleh pakai pashmina tebal-tebal kalau nak tinggal di Singapura dengan Malaysia kan panas. Selain polos, Adlina turut menawarkan rekaan hijab bercorak. Ini bagi membolehkan pemakainya memadankan hijab tersebut dengan pakaian polos terutamanya ketika bersantai. Singapura, market dia untuk muslimah adalah sangat kecil. Jadi saya harus kreatif dalam bagaimana saya mahu memasarkan hijab-hijab saya, dan juga saya tidak boleh tumpukan saja untuk menjual di Singapura tapi juga di arah global. Untuk bersaing dalam industri ini, semestinya dia perlu menawarkan banyak pilihan. Untuk saya persaingan itu bagus dan harus. Jadi customer ada banyak pilihan untuk daripada yang murah atau yang mahal untuk mengikut apa yang mereka mahu, dan juga ia boleh membuatkan saya push saya untuk mempertingkatkan lagi mutu dan kualiti barang-barang saya juga. Kini Adlina Anis sudah berjaya melangkaui pasaran Singapura.
Tudung People merupakan antara label yang terkenal dalam industri fashion berhijab. Selain memiliki raut wajah yang melambangkan kesempurnaan label ini, Fazrina Aziz juga berwawasan dalam perniagaan. Kita bersama Fazrina. Tudung People antara jenama awal yang mempelopori perniagaan tudung secara online. Kini jenama ini telah memiliki beberapa buah butik untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Tudung People, kita lebih menekankan kepada tudung. Okay? As the name, insya-Allah sebenarnya kita mahu mula menggunakan mengeluarkan kita punya busana muslimah sendiri. Tapi sekarang sebab memang kita dah terkenal dengan kita punya tudung, sebab kita tudung pun kita banyak variasikan kepada sizes, material. Sebab konsep Tudung People, kita mahu buat tudung muslimah yang memudahkan muslimah pakai. So maksudnya kita buat pada saiz daripada muslimah yang kecil kepada muslimah yang besar, not just in Malaysia. Pemakaian selendang panjang sentiasa evergreen kerana boleh dipelbagaikan teknik penggayaannya. Membezakan Tudung People adalah kita stand as ourselves. Kita dalam hati, even with most of my brands friends, all of us, we stand by our own. Kenapa? Sebab kita kawan. Kita sama bisnes muslimah, kita nak sama-sama naik. So, kita tak ada perasaan dengki, perasaan iri hati, perasaan nak copy each other. Sebab we stand as ourselves. And then for Tudung People, kita stand based on our objective, which is to create hijab that is easy for people to wear and be stylish as well. Pelbagai pilihan material iaitu daripada fabrik kapas hinggalah ke chiffon dengan perincian yang berbeza membuatkan label Tudung People mempunyai rangkaian peminatnya tersendiri. Rata-ratanya adalah golongan pelajar remaja. Strategi pemasaran kami banyak mahu lebih dekat dengan customer. We have been close with our customer, but we want to find a way to be nearer, not to just macam golongan muda kan, dia sentiasa follow Instagram. So macam mana cara dia untuk memecahkan the age break. So kepada yang lebih tua, mungkin yang lebih berusia. Sebab ramai juga yang golongan muda datang bersama ibu mereka. Kemudian ibu tanya macam, tipikal ayat penyata adalah aunty nak pakai tapi aunty tak tahu. So actually kita nak kata macam mana, how do we want to break through into that age group. InsyaAllah we want to try to move on to a different age group so that we can cater the young and also the older generation. Kepesatan perniagaan tudung tidak kiralah secara online ataupun di butik telah dimanfaatkan oleh golongan remaja bagi menjana pendapatan yang lumayan. Selepas ini, Lulu El Hasbu menjadi pilihan gadis makeover hijab stylista. Nantikan. Lulu El Hasbu merupakan antara ikon fashion yang sering menambat hati menerusi gayanya dan ini telah membuatkannya menjadi rujukan untuk makeover kali ini. Berjayakah makeover kali ini? Ikut Mira ke studio makeover. Zaini, host hijab stylista. Dan saya Zura Ahmad, stylist majalah Lisa. Seperti biasa, untuk minggu ini kita akan mengubah gaya seorang lagi gadis bertuah yang ingin kelihatan seperti seorang ikon fashion muslimah dari seberang, iaitu Lulu El Hasbu. Lulu El Hasbu, dia seorang stylist, dia juga seorang model dan mempunyai label sendiri iaitu El Hasbu. Okey Kak Zura, gadis pilihan kita minggu ini katanya teringin nak pakai palazzo. Agaknya gaya itu sesuai ke tak dan adakah Kak Zura akan kenakan palazzo? Kita tengok nanti. Okey. Masalah saya berfashion, saya tak berani nak pakai warna-warna yang terang.
kerana saya takut nanti tak masuk dengan kulit saya, dan saya juga tak berapa ambil tahu pasal fashion terkini, dan saya mungkin nak dapatkan sedikit info fashion sekarang yang boleh saya pakai sekarang. Gaya dan kelincahan Lulu El Hasbu, ikon hijab popular di Indonesia, menambat hati Puteri Amira. Saya ingin menampil dengan lebih berani, mungkin dengan mengenakan fashion yang terkini seperti memakai turban dan seluar palazzo yang tak pernah saya pakai lagi sebelum ni. Biasanya saya suka pakai jeans, t-shirt, cardigan kerana saya nak nampak lebih ringkas dan mungkin trendy. Gaya Lulu yang elegan dan sering diikuti di pentas peragaan Indonesia dan antarabangsa menjadi ikutan remaja tanpa sempadan. Ikon fashion saya meminati Lulu El Hasbu. Saya meminati beliau kerana beliau pandai untuk mix and match pakaian, dan beliau banyak merantau di luar negara dan membawa fashion terkini dan masih mengekalkan gaya muslimah. Harapan saya untuk Makeover kali ini, saya ingin menjadi seperti ikon fashion saya, Lulu El Hasbu. Mungkin untuk tahun 2014, saya mungkin boleh bertukar menjadi Lulu El Hasbu kedua. Memulakan penataan gaya, wajah Puteri Amira disolek menggunakan gabungan warna ceria dan pastel. Tentunya, Puteri Amira yang memiliki kulit wajah yang putih mulus, tiada masalah untuk juru makeup studio makeover mengoleskan apa jua warna. Puteri Amira dia agak bertuah sebab dia mempunyai ketinggian ataupun kelampaian ala model. Jadi memakai palazzo tu adalah sesuatu yang sebenarnya bonus untuk diri dia. Bila-bila masa apa jua gaya macam palazzo, bukan sahaja palazzo yang sekarang kita boleh lihat macam-macam gaya style palazzo. Dia jadikan harem, jadikan semi skirt, tapi kekal berbentuk palazzo. Jadi tak ada masalah untuk Puteri Amira mencuba gaya palazzo. Solekan kali ini memang kita sengaja memilih warna supaya lebih menyerlahkan lagi aura wajah Jabers Indonesian yang memang sinonim dengan penggunaan warna dalam solekan. Walaupun mungkin kita lihat Lulu sendiri dia jarang juga menggunakan warna dalam solekan. Kita ambil idea tu dan kita padankan pula dengan cara pemakaian hijab yang seakan Lulu El Hasbu. Identiti penampilan Lulu El Hasbu adalah pada gaya lilitan hijabnya. Gabungan pelbagai warna membangkitkan figura ceria dan kelihatan sentiasa muda. Inilah gaya yang akan disuntik pada Puteri Amira. Untuk penggayaan adaptasi Egyptian ala Lulu El Hasbu untuk kali ini, saya amat berpuas hati kerana saya hanya menggunakan selai selendang dan satu helai kain panjang yang diikat pada bahagian dahi, dan hanya dengan satu kali lipatan, satu kali pusingan dah jadi. Bagi tema santai, Puteri Amira dipakaikan jaket pendek bermotif floral. Nyata sekali dia nampak begitu segar dengan solekan dan pakaian sebegini. Saya rasa sangat gembira kerana dapat menggayakan gaya style Lulu El Hasbu, iaitu ikon fashion yang saya minati selama ini dengan padangan gaya gypsy dan jaket floral dan juga padangan seluar palazzo. Mungkin ini akan menjadikan saya nampak lebih feminin dan trendy. Gayaan tudung kali ini memang nampak macam susah, tapi sebenarnya setelah saya tengok sekali memang sangat senang. Dengan satu lilitan boleh dapat gaya gypsy. Inilah Puteri Amira ala Lulu El Hasbu. Nampak berbeza bukan daripada penampilan tatkala dia melangkah masuk ke studio makeover. Saya amat berpuas hati dengan makeup kali ini kerana sebelum ini saya tidak pernah mengenakan makeup yang tebal, dan makeup kali ini membuatkan saya lebih yakin untuk menggunakan ke majlis-majlis
yang akan saya pergi untuk member kali, saya rasa sangat gembira kerana dapat menggayakan palazzo untuk kelihatan lebih feminin, dan dengan warna-warna yang terang ini membuatkan saya lebih yakin. Okey, itu dia Putri dengan penampilan baru. Nampaknya Putri gembira dengan pemilihan warna-warna yang terang kerana telah membuatkan Putri nampak lebih ceria. Dan yang penting, palazzo sesuai dengan ketinggian yang dia ada. Jadi apakah agaknya gaya untuk minggu hadapan? Nantikan. Banyak yang telah kami kongsikan dalam episod istimewa dari Johor Bahru. Jangan lupa saksikan Hijab Salista di minggu hadapan dan ini antara sedutan paparannya. Seperti biasa, bergaya dan trendy. Hijab Salista. Assalamualaikum. Terpenting di selatan tanah air. Ini secara tidak langsung menyediakan ruang baru untuk usahawan muda untuk Tudung People merupakan antara label fashion berhijab yang terkenal.